الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya bacakan pada pagi ini, salam Sayyidina Muhammad, man sarrahu, siapa yang seronok ataupun siapa yang tak, an yubsata lahu fi rizqihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa diluaskan baginya rezekinya, au yunsa'alahu fi asari, ataupun diberi kekuatan pada jasadnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun diberi keberkatan pada umurnya, falyasil rahimahu, maka dia hendaklah menghubungkan tali silaturrahim. Hadis diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebut man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih, siapa yang nak dia diluaskan ataupun dilapangkan rezekinya, au yunsa'alahu fi asari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun yunsa'alahu fi asari. Yunsa'alahu fi asari ini ada di sana khilaf ulama pada memahami pada memahami perkataan ini, ungkapan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama di sana yang dimaksudkan dengan yunsa'alahu fi athari, maknanya diberi kekuatan pada jasadnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diberi keberkatan pada umurnya, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga diberi taufik pada ketaatan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama dia dapat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan bagi
untuk manfaat akhirat dia, dan terjaga daripada mensia-siakan waktu. Dua makna. Makna yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, namanya tetap disebut dengan baik selepas daripada dia mati. Baik. Maka dia hendaklah masalah Sayyidina Muhammad, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, siapa yang hendak dimurahkan rezeki, siapa yang hendak dimurahkan rezeki, Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bukan setakat yang kita makan, dia bukan setakat yang kita makan, dia bukan setakat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita pakai, tapi rezeki lebih daripada itu lagi. Sebab rezeki ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dia melibatkan rezeki yang zahir dan juga melibatkan rezeki yang batin. Yang kita pakai, yang kita makan. Kita bukan setakat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hendak rezeki tersebut hanya pada zahir kita. Yang kita makan, kita bukan setakat kita nak rezeki itu membaluti zahir kita. Yang kita pakai sama juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan setakat kita nak yang kita pakai itu membaluti zahir kita. Sebab nikmat-nikmat ni dia berkait di antara zahir dan batin. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab sesuatu ini, sesuatu yang hidup ini, dia mesti ada zahir dan batin. Makan pada zahir, dia memberi kita kenyang bila mana kita makan. Sedangkan kita faham kenyang itu ialah yang berkait dengan jasad. Sedangkan kita bukan sekadar kita jasad, kita juga ialah ruh. Kita bukan setakat kita tu ialah jasad, tapi kita juga ialah ruh. Kita ialah ruh dan jasad. Jadi pada makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada makan dia boleh bagi manfaat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad zahir dan batin. Zahir makna jasad kita, batin makna ruh kita. Jadi jangan faham kata bila kita makan kita hanya sapak zahir kita. Kalau kita makan hanya kita sapak zahir kita, berarti kita tidak menggunakan yang sepatutnya pada nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Macam contoh, macam telefon. Telefon canggih, tapi tak semua aplikasi yang kita dalam handphone tu reti kita guna. Rugilah. Jadi maknanya makanan yang Tuhan bagi ni, rezeki ni, dia bukan setakat zahir. Dia juga ialah rezeki untuk roh kita. Tapi kita tak pandai menggunakan aplikasi makanan untuk diri kita. Okey, boleh kita faham macam ni. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
nahnu qaumun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami ialah kaum yang kami tidak makan melainkan bila mana kami lapar. Wa idza akalna, tetapi bila mana kami makan, la nashba, kami tidak kenyang. Cuba tengok hadis tu. Nabi kata kami ialah kaum, kami itu makna al-kami, nahnu ma'asyaral anbiya, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami ialah kaum, kami makna nahnu ma'asyarul anbiya, kami golongan nabi-nabi, la na'kul hatta naju', Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami tidak makan sehingga kami lapar. Kita lapar ke tak lapar ke sama aja. Kadang-kadang kita tak lapar pun kita makan, kadang-kadang lapar pun, kadang-kadang lapar baru makan. Nabi SAW sebut kami ialah kaum yang kami tidak makan melainkan lapar baru makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi wa idza akalna la nashba, tapi kalau kami makan kami tidak kenyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pula sama juga, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak makan, lapar baru kita makan, tapi kalau kita makan kita kenyang. Nabi SAW kata kami ialah kaum ataupun jenis orang yang kami tidak makan melainkan bila lapar baru makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kami kalau makan kami tidak kenyang. Agak-agak tuan-tuan boleh kita buat. Lapar baru makan boleh buat, tapi makan tak kenyang boleh buat. Senyum tu sebab tak apa boleh lah tu. Musta'ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi tuan-tuan, makan tak kenyang ni macam mana? Makan tak kenyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan tak kenyang ni macam ni. Waktu mana kita nak tambah lagi, jangan tambah. Waktu mana tak kenyang, tak boleh buat lah, pasal susah nak buat. Tapi pasal apa Nabi macam tu sifatnya? Tuan-tuan kalau boleh tuan cari ayat yang buh dalam cawan, semudah saya betul-betul macam tadi pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada satu guru saya, guru Quran saya, Syekh Mustafa hafizahullah rahimahullah. Saya kahwin di Mesir, Muhammad Sayyidina Muhammad. Pada hari kahwin tu jemput guru-guru kita. Antara yang hadir guru kami Syekh Mustafa rahimahullah. Jadi bila makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila makan, jadi passion kita orang Melayu ni, kita akan kata lah, fadhal Syekh, tambah lagi Syekh. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengok dah jawab, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Habis. Tengok tarik hadis langsung. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Habislah kita, tak jawab apa lagi. Jawapan dengan hadis. Okey. Bila lapar baru makan, terus bersesuai dengan jasad. Kalau kita selagi mana tak lapar makan, tu tak sesuai untuk jasad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak menyihatkan jasad, lapar baru makan. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan untuk menyihatkan jasad, makan jangan sampai kenyang. Penyakit semua mai daripada perut. Macam-macam penyakit semua mai daripada perut.
Sebabnya kita melebihi had yang patut kita makan. Macam contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kereta kita ala sayyidina Muhammad, kereta baru, kereta canggih ni ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jangan minum ayak, saya boleh. Tuan-tuan tak boleh minum ayak, ada undang-undang saya boleh minum ayak. Jadi ala sayyidina Muhammad, kereta baru. Kereta baru ni masalah saya nama dia ada amaran. Kalau ayak tak cukup, dia naik suruh tambah ayak. Okey, ayak ni dia ada had, dengan lebih daripada had dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila lebih daripada had, kita buh minyak enjin ke, kita buh ayak lebih daripada had, dia mudarat. Maka kemudaratan kita bila mana kita makan kenyang. Makan kenyang itu mudarat. Allahumma salli ala sayyidina. Ini untuk jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau makan tak kenyang, salli sayyidina Muhammad, tuan-tuan, nak tambah tapi kita berhenti waktu kita nak tambah tu. Apa perasaan tuan-tuan? Teruk tak? Teruk lah. Dalam tu menderita. Pasal nak tapi kita kata tak. Baik. Yang teruk tu siapa? Nafsu. Yang teruk menderita tu nafsu lah. Kalau ikut dia akan kata tambah lagi, tapi kita kata cukup. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Jadi bila mana tak tapi jawapannya tak, sallallahu alaihi Muhammad, tu jadi penawar kepada jasad. Dia macam ni. Orang Arab dia makan semua yang bukai-bukai, daging kambing, tapi dia makan pula lepas tu jenis ulam-ulaman yang potong balik. Kita sama juga orang Melayu, cuma kita tak buat. Ulam tu kita tak makan dah. Kita semua makan hak semua pukai-pukai apa lah. Tapi kita tak ambil yang ulam-ulaman, mana tak potong. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi makan ni dia potong dengan tak. Bila nak tak, tak tu dia penawar balik untuk jasad kita. Tapi kita tak pernah perhati tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sebenarnya penawar ni dia support jasad dan serentak roh sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita tak, bila kita nak tapi jawapannya tidak, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, ketika tu serentak kita telah memberi makan kepada roh kita. Banyak orang yang support hanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jasadnya sahaja, tapi dia tak support rohnya. Akhirnya bila dia sembahyang tak larat, nak bangun qiyamul lail tak mampu, nak buat ibadat tak larat, pasal rohnya tak kuat. Segi jasad kuat, orang suruh angkat tu larat, orang suruh buat tu boleh, tapi suruh sembahyang berat, pasal rohnya lemah. Itulah maksud saya masalah Sayyidina Muhammad, makanan dia ialah merupakan rezeki kepada jasad, dan juga dalam waktu yang sama dialah rezeki kepada roh juga. Di banyaklah orang fikir jasad, bila makan jasad untuk jasad, makanan ialah untuk jasad. Tak ramai orang yang faham makanan ialah untuk roh sama. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, jadi sama juga pakaian kita pakai. Apa tujuan kita pakai pakaian? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan pakai pakaian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau semata-mata orang pakai, kita pakai, tak ada kesan. Orang pakai baju begini, kita ikut orang pakai baju macam ni. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
nikmat pakaian tidak kita mendapat keseluruhan daripada nikmat. Sedangkan nikmat ni kita kena guna habis. Tuhan dah bagi nikmat semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma sayang kita tak reti nak menggunakan semua nikmat yang Tuhan bagi tu untuk kebaikan kita. Macam handphone saya misalkan tadi, handphone kami canggih, Samsung Note 7, sallallahu alaihi Muhammad. Semua aplikasi hebat-hebat, canggih-canggih, tapi dia tak reti guna. Dia hanya baru guna 5% daripada handphone yang canggih ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni saya lah cerita ni, saya tak reti guna handphone ni. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi nikmat Tuhan kena guna habis. Jadi Tuhan bagi pakaian. Apa tujuan kita pakai pakaian? Pakaian ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat. Allah Sayyidina Muhammad. Manfaat dunia bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak memelihara jasad kita daripada kepanasan dan juga kesejukan. Jadi bila mana kita pakai pakaian, jasad kita akan terlindung daripada kepanasan. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita sejuk, kita memakai pakaian untuk melindung daripada kesan kesejukan. Ini manfaat dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Manfaat pakaian ni dia bawa kepada manfaat akhirat. Macam mana contohnya? Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, wa khairu thiyabikum al-bayad liyalbasaha ahya'ukum wa kaffinu mautakum biha wa kaffinu biha mautakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik pakaian ialah yang berwarna putih. Untuk orang hidup pakai, liyalbisaha ahya'ukum, untuk orang yang hidup di kalangan kamu pakai, dan kapankan orang mati di kalangan kamu dengan warna putih. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Tu Nabi bagi panduan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu pakaian yang paling baik ialah putih. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, fa innahu atharu wa atyab. Fa innaha atharu wa atyab. Pakai warna putih lebih bersih dan lebih baik. Kita tengok pula hadis tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik pakaian kamu yang warna putih. Di rumah kita dalam lemari tu ada biru, ada hijau, ada kuning, ada kelabu, ada putih. Semua tu yang baik hak putih tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekalipun hak warna biru tu mahal, hak warna putih tu murah sangat, tapi tu lebih baik. Khiyaru thiyabikum. No? Dia bukan tak mahal, tapi tengok sebab dia terbaik pasal apa? Fa innaha atharu wa atyab. Sebab dia lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Salah senama. Macam mana boleh kita faham Nabi kata lebih bersih? Okey, macam ni. Bila kita pakai baju warna hitam, salah Sayyidina Muhammad, kalau kena kotak baju kita, kita tak nampak. Menyebabkan kita boleh pakai sampai 3 hari. Pasal tak nampak. Tapi kalau putih, kalau kita pakai kotak, kita nampak cepat. Kadang-kadang pakai sekat hari, ya Allah, kita basuh lah. Tu dia panggil athar. Dia lebih menampakkan kekotoran. Jadi baju warna putih dengan baju warna lain, lebih banyak ghalib orang basuh warna putih. No? Tu dia panggil athar. Mungkin tuan-tuan tak faham pasal tuan-tuan basuh baju semua hari-hari.
mesin auto di rumah masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata tak apa, tapi orang yang duduk dalam suasana tak macam kita, masalah Sayyidina Muhammad di negara Arab khususnya, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi baju putih ni basuh banyak. Sebab baju putih kotor cepat. Tu Nabi kata athhar. Yang kedua atyab, lebih baik. Pasal apa lebih baik? Sebab pakaian yang warna putih ialah seperti pakaian malaikat. Malaikat pakai baju warna putih. Malaikat tu berpakaian putih. Maka sebab itu tempat-tempat yang kita rasa kita akan jumpa malaikat, maka tempat itu lebih patut kita pakai putih. Tempat macam mana yang malaikat pasti kita jumpa ni majlis pengajian. Maka sebab itu masalah Sayyidina Muhammad waktu mana saya berkunjung ke tempat Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ketika dia ada hari itu, pengajiannya semua putih. Putih ke semua belajar. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tempat dinding pun warna putih. Salah Sayyidina Muhammad. Cuma kapet warna hijau. Kembang putih dan hijau. Sebab hijau ialah warna yang terbaik lepas putih. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ranking yang ketiga, warna terbaik ialah warna kuning. Salah Sayyidina. Tapi kuning bukan kuning terang. Kuning yang terbaik, kuning yang luntur warna dia, orang panggil kuning ayak. Masalah Sayyidina. Jadi subhanallah, cuba tengok hadis tu. Pakai pakaian ada manfaat dia panggil zahir, ada manfaat dia panggil manfaat batin. Okey, apa dia manfaat batin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok pakaian warna putih. Pakaian warna putih Nabi kata atyab, lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab pakaian yang warna putih lebih menampakkan kerendahan dan lebih mendatangkan kekhusyukan. Sebab tu orang Melayu kita, masalah Sayyidina Muhammad, orang perempuan khususnya muslimat, sedang-sedang mereka dah sembahyang dalam pelekung. Betul tak? Kita beranak-beranak main ke dunia ni, dia tengok tok nenek kita dah pakai telekung warna putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah pakai telekung warna putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebabnya kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab dia lebih mendatangkan kekhusyukan. Oh, baru faham. Ni kita buat tak selalu. Ya ni cerita orang cerita barangkali no. Barangkali orang perempuan lebih khusyuk daripada orang lelaki sembahyang. Nak tanya sikit. Muslimat lebih khusyuk sembahyang daripada orang lelaki ke? Rasanya. Sebab Nabi kata atyab. Kalau kita pakai baju warna, sebenarnya baju ni dia memberi kesan pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kesan buruk ataupun kesan baik. Pakaian ni dia boleh menimbulkan kesombongan. Dia juga boleh menimbulkan kerendahan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang putih dia buh jenama. Baju ni jenama. Salah. Branded tu. Kadang-kadang kita tengok kain ni macam sama je. Tapi mahal tang maker dia tu. Tanya nama dia. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi bila kita pakai baju yang ada brand yang berjenama, apa kita rasa? Dia tulis pula nama baju tu. Nak habaq nama dia. Baik, kalau kita pakai tepuk rasa yakin diri tu. Nak hadir ke majlis, kita rasa macam yakin. Ada keyakinan. Tengok baju lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Maka itulah cara untuk menimbulkan kesombongan. Itulah cara untuk menimbulkan ketinggian. Pakai baju yang ada brand. Sallallahu alaihi Muhammad.
Macam tu ke yang Islam suruh? Tak. Nabi kita SAW pernah pakai satu baju, satu pakaian yang mahal, harganya 38 ekor unta. Harga dia. Kali tengoklah unta harga apa. 38 ekor unta. Kalau saya tak salah ingat 33 atau 38. Seekor unta harga apa? Kali tengoklah. Lembu pun 3,000. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi pakai sekali saja. Dan Nabi tak pakai dah. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi pakaian mahal ni kita sembahyang pun tak khusyuk. Sambil sembahyang duk tengok baju tu. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi pakaian itu Allah Sayyidina Muhammad, pakaian yang boleh menimbulkan kekhusyukan dan kerendahan ialah pakaian yang warna putih. Putih ni mahal tara mana pun warna putih ni. Allah Sayyidina Muhammad. Dia warna itulah. Dan pasal apa warna putih paling baik? Warna putih ni Allah Sayyidina Muhammad selama-lama pun duk warna itulah. Itu panggil atyab. Kalau warna lain lama-lama dia luntang, lama-lama dia turun. Jadi warna lain dia tak kekal warna tu. Warna putih, warna tu kekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi manfaat dua, manfaat dunia, manfaat akhirat, manfaat zahir, manfaat batin. Manfaat zahir dapat tutup aurat. Manfaat batin boleh menimbulkan rendah hati, rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan boleh menimbulkan kekhusyukan. Saya sendiri tuan-tuan, bila baca hadis ni kita pun cek, kita pun suluh betul. Masallah Sayyidina Muhammad pakai jubah warna lain dengan pakai jubah warna putih lebih selesa, sedap. Ni sebab hatilah kalau pakai khusyuk tu dengan pakai baju warna putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat satu orang tok guru kami di Kedah meninggal dah, Tok Haji Dak. Orang panggil Tok Haji Dak. Doa sangat mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga Tok Haji Aziz Pendang dulu. Waktu anak menakan, waktu dia meninggal, anak menakan dia pergi jumpa mak menakan. Dia nak ambil baju selai, baju tok ayah selai. Kata mak menakan ni hang besar nak pakai macam mana, tok ayah kecil. Dia kata masalah Sayyidina Muhammad, tak apa, bukan nak pakai, nak simpan, nak buat berkat. Dengan berkat tok guru. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, bila dia minta macam tu, kata mak menakan dia, pergi tengok, ambillah baju mana pun. Baju yang ada semua putih. Baju Melayu tu semua putih. Tak sampai 10 helai, semua putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah rasa macam tok guru pakai baju tu je. Sebenarnya baju semua dia putih semua. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, saya sendiri kalau saya pergi mengajar, saya pakai baju warna putih, saya pakai jubah warna lain, tak sama. Rasa hati tu lain. Sembahyang pun sama, tak sama. Cuba tuan-tuan, cuba kita cek balik muhasabah, betul tak? Betul. Maka sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, hari Jumaat tuan-tuan, jangan pakai baju warna lain daripada putih. Ni semua ni. Malih pengajian jangan pakai baju lain melainkan putih. Tu tengok orang di Yaman, orang mengaji di Yaman, orang mengaji di tempat para masyayikh ahli sunnah di Mekah. Ada Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu ketika mana kita tunaikan haji, berwukuf di Arafah, kita pergi umrah, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan tak bagi, syarat kita tak bagi, masalah Sayyidina Muhammad, tak dianjurkan menaikkan putih ke semua. Pasal dipilih
pakaian dengan warna terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Agak macam mana orang buat pergi haji pakai ihram warna hitam? Sah tak? Sah. Tapi yang pertama pelik. Ihram dia warna hitam. Mau tengok, ni badan dari mana ni? Saya pernah tengok orang pakai ihram warna kuning waktu pergi haji hari tu. Tapi lepas pelik. Muka lepas lain, dah lah ihram tu lain. Sampai hati saya kata, jin ke lepas ni? Sampai hati saya kata macam tu, pelik. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah kalau kita dalami tentang hadis tu, kita boleh rasa Allah dalam sungguh arahan Rasulullah. Sebab kesan nikmat ni kena guna habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu baru berarti kita telah mengguna sehabis-habis nikmat Allah. Macam orang goreng telur. Nak buat telur kan? Nak goreng telur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila nak goreng telur, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan habis tak pecahkan telur dalam kuali tembang belanga? Muslimat, rasa-rasa tak apa habis kot. Dia sampai kena habis, sejak sampai habis pelecah telur sampai habis. Jangan hak putih tu masih lagi ada, kita buh lantung sampah, berarti kita tak guna habis nikmat Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nikmat Allah ni kena guna habis. Baju di rumah jangan duk simpan, pakai semua. Ni ada orang pula, ni baju pi kenduri. Baju pi kenduri tu pakai lama-lama sekali. Berarti tak guna habis nikmat Allah. Tapi Tuhan tanya sama lagi esok. Hang pakai kerap ke, hang pakai selalu ke, hang jarang pakai ke, sama aja. Tuhan tanya. Rugilah Tuhan nak tanya, tapi kini pakai tak banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada baju yang tuan-tuan simpan, tuan-tuan, masalah sinar rugi sangat. Satu lemari tu semua baju tak pakai, sebab tak celuh dah, sebab tak muat dah. Pasal apa tak bagi ke orang? Sayang. Tapi Tuhan tanya satu lemari tu, tak balui kata orang. Kalau Tuhan nak tanya, biar yang kita pakai, Tuhan tanya baru sesuai, baru padat. Jadi nikmat Allah ni kena guna all out. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu waktu buat rumah tak faham. Dah lama dah buat rumah, duk dah anak pekat keluar habis pergi asrama sekolah menikah apa semua baru faham. Sallallahu alaihi wasallam. Rumah ni duk bawah je, atas tak naik pun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedangkan Tuhan tanya semua bilik tu. Hisab esok semua tanya belakang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nikmat Tuhan ni kena guna sampai habis. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Nabi kata, "Man sarra an yubsata lahu fi rizqi." Siapa yang hendak diluahkan rezeki dia. Okey, isunya isu apa? Isu rezeki. Kita hendak rezeki kita luas. Tuan-tuan, hari ini kita sangat-sangat perlu, bukan kita hari ini, orang dulu pun sama. Selagi mana kita duduk atas muka dunia, kita nak rezeki kita ni luas. Luas bukan berarti kaya. No? Luas bukan berarti kaya, bukan berarti duit banyak. Salah senah. Luas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya tak ada benda dalam hidup kita terlekat dengan masalah duit. Sebab di dunia ni kita perlu duit, akhirat kita perlu pahala. Sebab tu di dunia ni dia ada pahala. Bila kita beramai, dia ada bahasa tu, pahala besar tu. Contoh sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang isyak, sembahyang kita sehari semalam ni
Ada sunat dia panggil sunat muakkad, ada sebut ghairu muakkad. Muakkad sangat-sangat dituntut, tu dia panggil muakkad. Banyak orang yang dia tak tahu mana muakkad, mana tak muakkad. Akhirnya semua yang sunat dia tak bulun pun. Kalau rajin dia buat, kalau tak rajin tak buat. Tuan-tuan, apa isu tentang mayang sunat? Mayang sunat ni isunya dia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bi faraid. Itu isu dia. Siapa yang meringan-ringankan sembahyang sunat, dia akan meringan-ringankan sembahyang fardu. Bila Tok Guru kata, tu sembahyang tu sunat tu kita sembahyang tu. Sembahyang tu sembahyang sunat. Sunat kita buat. Apa kita jawab? Sunat je Tok Guru. Sunat je. Tu mana ringan? Tok Guru dia memberatkan. Dia kata kena sembahyang tu. Tu sembahyang sunat jangan tinggal. Dia memberatkan. Kita balas sembahyang sunat ya ustaz. Okey. Sembahyang sunat kata kalau kita meringan-ringankan sembahyang sunat, kita akan meringan-ringankan sembahyang fardu. Tu dia punya point dia. Orang yang jaga sembahyang sunat, dia akan jaga sembahyang fardu. Contoh sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Allah Subhanahu Muhammad. Dalam hadis Rasulullah, Nabi kita SAW sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelum. Nabi sembahyang sunat Allahumma salli sayyidina Muhammad zuhur ba'diyah 4. Nabi sembahyang sunat qabliyah asar 4. Mana-mana orang yang sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sembahyang sunat sebelum zuhur 4, lepas zuhur 4, sebelum asar 4, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah pasti akan mengharamkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi suruh, tuan-tuan, Nabi bagi satu motivasi. Nabi bagi satu semangat. Siapa buat, jasadnya diharamkan dari dibakar oleh api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa Nabi tekan sampai orang tu? Sebab pahalanya besar. Okey. Jadi masalah senama. Jadi Nabi tak kata dia sunat ni kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat kita tak berdosa. Tu takrif dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sunatlah yang meninggikan kita dalam syurga. Sembahyang fardu nak bagi masuk syurga. Tapi kalau semata-mata masuk, kita semua tak mau kalau tak tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Di dunia semua nak tinggi-tinggi, akhirat tak mau tinggi pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirat di dunia semua buat nak untung, akhirat tak mau untung, nak cukup-cukup ya. Balik modal ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sembahyang sunat lepas Isyak dengan sembahyang sunat sebelum Isyak. Sebelum Isyak dan lepas Isyak, yang selepas itu dipanggil muakkad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi banyaklah orang yang sembahyang yang sebelum saja, lepas tak sembahyang. Yang sebelum agak mudah, lepas daripada orang azan, mana ada orang turun khamat, orang sembahyang sunat dulu, lepas tu orang sembahyang Isyak. Tapi sembahyang sunat lepas Isyak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Sallallahu Sayyidina Muhammad, nak balik pun tak apa. Lepas tu bila habis doa, pakai keluar start motor pakai balik. Kita pun tertaruh kali balik sama. Pasal nasi tak makan lagi. Akhirnya kita tak pernah buat pun sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Ataupun kalau buat, jangan jarang buat. Sedangkan tu pahala paling besar. Maknanya mata paling tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sebut siapa-siapa yang tak diluaskan rezeki, diluaskan rezeki, tuan-tuan kita faham no? Akhirat pakai pahala, dunia pakai duit. Luas rezeki di mana apa? Murah rezeki. Macam tu lah baru faham. Murah rezeki. Murah rezeki ni sampai kita tak pernah terkurang pun duit. Sedangkan duk guna duit. Masalah Sayyidina Muhammad. Sedangkan duk guna duit, tapi rasa macam tak kurang pun duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hampir-hampir dalam hidup ni semua kita boleh beli. Keperluan kita dapat kita beli. Di dunia tuan-tuan, kalau kita sempit, jiwa kita masalah. Kalau rezeki kita sempit, kita masalah. Kita bukan tenang. Anak nak mengaji, yuran tak boleh bayar. Nabi mana-mana berkira-kira, ni minyak dah naik lagi. Muhammad. Tak tahulah minyak nak naik ataupun nak turun. Ada peluang minyak turun tak? Ada, insyaAllah. Tapi bukan zaman Najib, insyaAllah. Zaman apa kita tak ada mangga depan-depan lah. Selagi mana merintah $2 ni, dia kira naik ya. Dia pandai penaik ya. Penduduk dia tak kerti. Itu pandai merintah. Orang pandai merintah, pandai buat turun. Kalau nak penaik, siapa pun boleh. Tu ambil atas kita pula. Jadi tuan-tuan, zaman macam ni, lebih-lebih lagi. Kita perlu kemurahan rezeki. Okey, masalah Sayyidina Muhammad. Okey, faham tak tu? Jadi siapa-siapa yang dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah meluahkan rezeki dia. Au yunsa'alahu fi asarih. Okey, yunsa'alu fi asarih ni ada 3-4 makna yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, al-quwwatu fil jasad. Jasadnya kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tuan tengok orang tua tak boleh sembahyang diri. Ramai orang tua dia dah kena sembahyang duduk. Di tempat saya, di pokok sana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tengok orang-orang tua. Satu masjid tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tarawih lepas hanya beberapa hari saja lepas sembahyang witir 3 rakaat. 10 hari pertama 3 rakaat. Bila masuk 10 yang kedua dalam bulan Ramadan, mereka dah mula sembahyang 11 rakaat. Jadi 20 campur 11, 31. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pukul 11 lepas duduk semayang lagi. Sedangkan orang dah balik habis lah. Tuan-tuan, masjid orang semayang ramai lah. Tapi bila sampai terlapan, habis keluar. Salah senang. Majoriti yang keluar semua anak-anak muda. Batu tinggal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai 31 rakaat, semua orang tua-tua. Salah Sayyidina Muhammad. Semua veteran 60 ke atas semua. Saf pertama, sembahyang semua berdiri. Kebanyakannya berdiri. Itu dia panggil al-quwwatu fil jasad. Kuat pada jasad. Dia sebenarnya Musa Sayyidina Muhammad, kita sembahyang banyak dah hari ni kita tertinggal yang afdal sebab jasad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sembahyang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana kita nak sujud, afdal kita turun lutut dulu baru tangan. Tapi lah ni banyak orang dah turun tangan dulu baru lutut. Pasal al-quwwatu fil jasad.
Kalau dia cuba turun lutut dulu, tak tahu jadi apa. Jadi dia turun tangan dulu, baru lutut. Dia dah meninggalkan yang afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Saya pernah jumpa orang-orang tua. Saya pergi ke Indonesia. Satu orang tok guru, masalah Sayyidina Muhammad, umur dekat 100 tahun, tapi dia berjalan tegak macam orang muda. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia baca Quran, masalah Sayyidina Muhammad. Masalah Sayyidina Muhammad. Ni gigi tak ada lah ni. Tapi makhraj sebut betul. Tuan-tuan, dia panggil al-quwwatu fil jasad. Kita betul peringkat Allah tak larat. Tak larat. Kalau tengok kepada Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, umur sampai 100 tahun, mata duk elok, telinga duk elok, tenaga duk kuat, ingatan kuat. Al-quwwatu fil jasad. Ada orang bila main tua jadi budak-budak. Kalau budak-budak tu tak larat, main tua pun tak larat juga. Kalau hari tu waktu budak ingatan tak apa, ingatan tak kuat, bila main tua pun ingatan ku hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu dia panggil al-quwwatu fil jasad. Okey, makna yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keberkatan pada umur. Umur, tuan-tuan, dia bukan tuk tang angka, kata guru saya. Umur ni dikira pada pengisian umur. Kalau umur panjang, sembahyang malas, tak ada guna. Umur panjang, malas bertaat, tak ada harga umur. Maka sebab tu Nabi kita SAW sebut, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebaik-baik kamu siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Mari kita renung, Ustaz. Kita ni alhamdulillah kan bagi umur panjang. Amalanku macam mana? Alhamdulillah, syukur. Sebab kita termasuk dalam orang yang Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu. Kalau umur panjang, amalan tak ada baik, tak ada keberkatan. Keberkatan umur adalah pada pengisian dalam kita mengisi umur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa nak umurnya berkat? Kadang-kadang umur tak panjang pun, macam Imam Nawawi. Imam Nawawi umurnya 45 tahun saja, lepas tu meninggal. Sedangkan karangannya beratus-ratus karangan dalam semua bidang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun umur tak panjang, macam Ustaz Khairi, dia mati muda. Sallallahu sayyidina Muhammad. Isu anak-anak besar semua, dia tegur para ulama semua, dia hanya tengok gambar ya. Inilah Ustaz Khairi yang mengasaskan Darul Ulum. Sallallahu sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi umurnya berkat. Umur pendek tapi boleh buat banyak. Tu maknanya berkat. Banyak orang umur panjang, apa pun tak ada buat. Senang. Lah, 67 dah. Tak tahu dia buat apa. Apa yang dia nak tinggalkan pada umat untuk orang mendapat hasil daripada umur dia? Tak ada. Ilmu pun tak ada, kerja buat pun tak ada. Bahkan hari tu waktu muda tu tinggal sembahyang, lah baru nak qada balik. Maknanya pengisian umur. Apa kita isi dalam umur kita? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang yang kalau siapa-siapa nak dia itu diberkati umurnya, umur pendek tapi Allah kebajikannya banyak. Allahumma salli ala sayyidina. Dia sebenarnya semua Tuhan yang bagi. Umur pendek tapi dia rasa-rasa dia tak ada dapat maksiat. Dia duk tengok-tengok hidupnya semua Tuhan. Tuan-tuan, dia tak sempat nak buat maksiat sebab dia duk kira nak buat Tuhan.
Orang lain bangkit tidur, orang dah bang subuh. Dia bangkit tidur sebelum daripada subuh. Terisi dah. Lepas tu dia atur pula lepas subuh. Bukan dia atur, teratur. Hidupnya teratur. Hidupnya diatur oleh Allah. Sampai Mustafa Sayyidina Muhammad, sampai tidurnya pun begitu bermanfaat. Kita faham? Tidur yang begitu bermanfaat. Mana tidur tu, tidur untuk nak buat taat pula. Bila orang tak diberkati umur ni, umurnya dengan tidur saja. Duduk di pondok dah tempat mengaji, tidur juga. Sedangkan pondok tempat mengaji, tak pergi mengaji, tu tidur dalam asrama. Di pondok reti habis, hilang keberkatan. Allahu Akbar. Kita berasa umur kita berkat ataupun tak, kita boleh berasa. Kita boleh berasa umur tak berkat, kita boleh berasa macam kosong hidup. Tu mana tak berkat. Saya pernah makan dengan guru saya Syekh Nuruddin. Saya sebenarnya kalau dipilih untuk makan dengan tutup guru, saya pilih untuk saya tak makan dengan tutup guru. Waktu mengaji juga. Pasal apa? Makan dengan tutup guru protokol. Makan dengan kawan-kawan tak protokol. Bebas. Hari tu saya masuk satu majlis, tengok Syekh Nuruddin ada satu adalah Ustaz Nikmat ada lagi waktu tu, masalah Sayyidina Muhammad. Saya tengok tempat tu yang kosong, tak lain saya tengok ada orang penuh. Bila saya masuk bilik tu, saya pun buat tak nampak tempat Syekh Nuruddin tu. Saya pun pelan-pelan nak pergi tempat lain. Waktu tu guru saya Syekh Nikmat kata ada lagi. Dia kata aib mai tani. Orang makanan dan tok guru dia lari pada tok guru. Jadi saya kena hidup. Bila hidup ni Allahu Akbar. Pasal apa saya rasa susah? Sebab saya nak kena jaga adab sejaga-jaganya. Nak ambil tuan-tuan, nak ambil segitu macam mana pula Allahu Akbar. Takut tersalah adab. Akhirnya tuan-tuan, saya ingat saya makan tak banyak. Barangkali saya barangkali saya kunyah waktu tu paling lama saya kunyah kot. Kalau makan seorang-seorang, tak tahulah dalam 10 kali kunyah dah kita telan dah. Hal ni lama pasal apa? Sebab nak bagi makan, nak ambil tak banyak. Sampai Ustaz Ahmad kata, ambil lah lauk tu. Pak ya Ustaz, mau ambil lauk. Tuan-tuan, kawan-kawan duk tengok, hari ni terkena dah kawan kita. Saya pun tengok syoknya makan hampa. Tapi tuan-tuan, sampai hari ni saya rasa lepas daripada makan sedap sangat, puas sangat. Walaupun makan tak banyak, tapi puas, berkat. Kita merasa hidup kita berkat ataupun tak, cuma tutup ukur. Hidup ni pengisian macam mana? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi siapa-siapa yang nak umurnya diberkati. Jadi sebenarnya umur berkat ni kita tak boleh buat. Guru saya wirid hariannya sembahyang tasbih hari-hari. Kalau tuan-tuan pergi Kedah Tok Wah di Dusuh Penang tu, dia wirid hariannya sembahyang tasbih hari-hari. Main tasbih ni 20 rakaat. Dia biasa buat 20 rakaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kira main tasbih ya ke? Dia tak pergi pekan. Tuan-tuan, bendang dia turun, pekan dia pergi, ngajak dan mengajak, semua dia buat. Tapi dia sempat sembahyang tasbih hari-hari. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tosak tasbih, qablah ba'diyah pun tak ada buat. Nampak tak kita? Maknanya terkurang sangat berkat umur kita. Kadang-kadang kita tuan-tuan, semua benda baik tak ada buat. Allahu Akbar. Sayang sangat kalau kita bayang sunat tak ada buat. Tak sempat buat. Sayang sangat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad satu. Yang kedua, yang seterusnya maksud yunsa'alahu fi asarihi ni maknanya ialah at-taufiq lit-ta'at. Kemampuan untuk melakukan taat.
Allahumma salli ala Muhammad. Payah taat. Benar bukan besar pun. Nak baca suratul Mulk sebelum tidur saja boleh buat ataupun tak. Nak tidur ni kena baca suratul Mulk. Suratul Mulk surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Saya pernah baca satu kitab yang menceritakan tentang zaman Mekah, zaman Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Satu orang korek kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Bila korek kubur, tiba-tiba kubur yang dia korek tu, ada kubur lain, dia korek kubur baru, tiba-tiba kubur lama tu runtuh. Bila kubur lama tu runtuh, tengok dalam kubur tu ada orang sedang membaca Al-Quran, duduk tahiyat awal membaca Al-Quran dalam kubur. Allahumma Muhammad. Kawan yang korek ni tengok dalam kubur tu, kawan baca Quran. Quran yang dia baca tu bertulisan emas. Dia sedang baca apa? Suratul Mulk. Nah, begitu besarnya kalau dia baca Suratul Mulk. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kubur tu runtuh, kawan yang macam kita lah, bila rumah runtuh terkejut juga kan. Bila kubur tu runtuh, hak tengah baca Quran tu pun kalih. Kalih pada kawan tu, hak tengah buat kubur tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kalih, soalan dia, kiamat dah kah? Kiamat dah kah? Depa dalam kubur ni, lepas tunggu kiamat lah. Bila runtuh kubur tu, soalannya, kiamat dah kah? Kawan tu agak jawab apa? Dekat-dekat kalau tak. Macam tu lah kot. Kawan hak tanya tu, kawan hak mati pula. Langsung kelang kabut, kawan tu kata, kalau tak kiamat, tutup balik. Kelang kabut, tutup balik. Ya, tu Suratul Mulk. Dia panggil Suratul Munjiyah, surah yang dapat menyelamatkan seseorang pada azab kubur. Boleh baca ke tak? Ni malam. Payah nak baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu taat. Siapa-siapa yang nak dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi kemampuan untuk bertaat. Tu je. Dosa lah kira tasbih lagi, main tasbih hari-hari lagi berat. Tuan-tuan, benar hak rutinnya, sembahyang jamaah setiap waktu 5 kali sehari semalam boleh buat ke tak? Hak tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak. Jadi bila masuk yunsa'alahu fi asari, maknanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dapat digunakan semua pada taat dan tak tersia-sia pada maksiat. Naklah waktu semua terluang untuk taat dan tak terbuang untuk maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lagi makna dia. Yunsa'alahu fi asari, ialah baqa'u zikrihil jamil ba'dal maut, kekal disebut kebaikan dia, sebutan nama yang baik selepas dia mati. Ada orang lepas mati, orang duk sampai orang duk sumpah menyerah zaman dia GST, Fella tak turun-turun barang. Saya ingat, tak tahulah Najib kena tak tahu berapa gunung orang maki hamun dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kesian tuan-tuan. Tak tahulah orang Negeri Sembilan. Kami di Kedah tu, ikan kembung tu RM22. Sini murah lagi ya. Mahal lagi. Lagi teruk Negeri Sembilan. Tuan-tuan hidup di Kedah lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Murah sikit daripada RM2. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Saya ingat orang duk hak jauh-jauh di darat, di gunung-gunung, bukit-bukit sahaja yang mahal. Lepas duk tepi laut pun RM22 juga. Kau mana je macam tu ah? Hak tepi laut tu RM22 juga. Orang belah Kuala Kedah tu. Akhirnya orang belah Kuala Kedah tempat kami, orang miskin hanya beli beras tak beli lauk.
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Beli beras, tuan-tuan, hanya buat muai. Tak beli beras, pakai sebenarnya bagi anak makan. Siapa nak jawab ni? Hadis tu lah. Lepas tu, ni dah ramai dah mati. Kalau nak minta maaf, kena minta maaf kat orang mati sama. Penderaan pada hidup. Sallallahu alaihi Muhammad. Rezeki tak diberkati. Patut negara pengeluar minyak murah. Tapi negara pengeluar minyak macam negeri tak ada minyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal berkat. Terkurangkah hasil masuk negara kita? Dah. Habis tebang dah ke pokok kelapa sawit? Duk tambah lagi ladang. Mana habis duit? Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya, tuan-tuan, kita nak lepas daripada kita mati, masih orang sebut kebaikan kita. Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Apa caranya? Nabi poin satu saja, falyasil rahimahu, hubungkanlah tali silaturahim. Rahim ni tempat duduk anak dan perut mak tu panggil rahim. Jadi Tuhan muliakan ibu dengan nama rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan Allah itu namanya Rahim. Maka sebab itu sifat ibu yang mengandung anak penuh dengan perasaan rahim, kasih sayang. Allah SWT. Pasal kandungan dia pun Allah SWT bermutabaqah dengan nama Allah, bersesuaian dengan nama Allah yang Maha Rahim. Jadi setiap Sayyidina Muhammad, orang yang ada keturunan berhubung dengan kita daripada ayah dan ibu kita, dia tu panggil Rahim. Adik-beradik belah ayah, adik-beradik belah mak. Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, dalam makna yang lain, yunsa'alahu fi asari, makna dia panjangkan umur dia. Falyasil rahimahu, maka hubungkanlah tali silaturahim. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan kita rajin hubung tali rahim, kita mati umur kita panjang. Saya rasa masalah Sayyidina Muhammad, Malaysia ni yang mati banyak sangat ni sebab kita dah mula meninggalkan menghubung tali rahim. Statistik kemalangan tertinggi dalam dunia. Walaupun buat macam-macam ops, sama juga, sebab orang dah meninggalkan menghubung tali rahim. Bukan orang Johor, bukan sepupu dia, bukan sepupu sepapat, abang dia pun dia tak pernah ambil tahu, adik dia tak pernah ambil tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman WhatsApp ni pun tuan-tuan, dia tak guna. Ada grup keluarga pun dia timbul lama-lama sekali. No? Ada grup keluarga dah, WhatsApp keluarga dah, timbul lah tuan-tuan untuk menghubung tali rahim. Dah kita tak pernah berjumpa, sibuk dengan kesibukan harian. WhatsApp sendiri tu pun tuan-tuan tak guna untuk menghubung tali rahim. Orang dulu umat panjang-panjang kan, orang sekarang umat pendek-pendek. Orang dulu orang tua lama-lama, pasal adik-beradik ambil tahu. Orang sekarang masalah Sayyidina Muhammad, dia tumbuk kat jalan pun dia tak tahu sepupu dia, dia buh sampai separuh mati, baru tahu kata sepupu, tak kenal. Tuan-tuan, tu yang umat pendek antara sebab. Jadi hubungkan tali rahim. Saya ingat ayah saya, umur dia panjang. Waktu kami budak-budak pergi cari adik-beradik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tahu adik-beradik duduk di Perak, di bawah, bawa kami pergi. Sampai rumah depan, sampai depan rumah orang tu, lepas tanya sampai depan rumah orang tu, Assalamualaikum, kawan tu pun tak kenal siapa sampai. Sallallahu alaihi Muhammad. Cari siapa? Waktu nak masuk tu temu ramah dulu, ni anak orang sekian-sekian kan.
ayah awak ni nama ni mak ni haduk berkenal-kenal tu, ni saya ni anak orang sekian-sekian pula. Tu baru panggil masuk. Sebab tak kenal orang mana tau. So, umur dia panjang pasal hubung tali rahim. Jadi kalau kita tahu tu adik-beradik kita pergi tuan-tuan ziarah tu untuk dia panjangkan umur kita. Siapa nak rezeki dia murah, umurnya panjang, nama dia sebut lepas mati dengan baik, falyasil rahimahu, maka dia adalah menghubungkan tali rahimnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tak? Ya, insyaAllah. Ya. Mencelakakan dia. Ya. Kesan dia memang ada. Dia macam doa juga. Doa ni, lepas tu kita berjumpa orang soleh-soleh, kita pergi ziarah mereka, jumpa mereka, last kita kata, tolong doakan saya. Doakan saya. Doakan saya. Jadi bila dia kata cukup, dia kata insya-Allah, tak apa, insya-Allah. Cukup Kalau guru kami tu jawab macam ni, barakallahu fiik. Moga Allah berkati hang. Cukup Jadi kalau doa memberi kesan, laknat bagi kesan juga. Allah Ta'ala. Jadi kalau semua kata teruk, sebab tuan-tuan, Tuhan ni, kita nak tahu orang tu baik, orang sebut kita baik. Kalau nak sebut, kalau nak tahu orang tu jahat, orang sebut dia jahat. Kalau nak tahu dia ahli syurga, kita dah kelih kenal di dunia ni. Satu masa orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, Sallallahu Sayyidina Muhammad, boleh tak kita tahu seseorang tu penghuni syurga? Boleh, Nabi kata. Bila mana kamu tengok seseorang yang dia lebih condong kepada benda baik daripada benda jahat, tu penghuni syurga. Dan dia mula, orang kata baik, bagus, dah cari mana, tak ada dah, bagus. Orang sebut, dia cerita kebaikan dia, tu orang baik. Tapi kalau dia nak orang sebut kebaikan dia, orang takkan sebut. Dia buat sebab nak orang sebut orang dia baik, 3 hari atas itu habis. Tapi kalau orang yang boleh bertahan kebaikan, kalau dia buat kerana Allah, orang puji pun dia tak heran, orang celah pun dia tak kisah, dia buat. Dia tahu tu benar baik, dia buat, dia tak kira orang suka ke, orang tak suka ke, ikut suka orang lah. Yang penting aku tahu hal ni kerja baik, aku buat bukan kerana orang, aku buat kerana Allah, tu boleh bertahan. Okey. Dan Nabi sebut, kata ulama, lisanul khalqi qada'ul haq. Lidah makhluk ialah ketentuan Allah. Jadi orang sebut baik sebab dia tu ialah orang baik yang melakukan untuk masuk syurga. Tapi kalau orang nak sebut Allah, tak jumpa lagi jahat macam ni. Kalau 40 orang sebut, memang confirm jahat. Ni bukan 40 dah, 1 juta, berjuta rakyat Malaysia. Soalan seterusnya. Ya. Ini soalan saya lah untuk Muslim, Muslimat. Maka yang terbaik untuk Muslimat lah. Biasaannya kita tengok ni, kita tahu lah kan. Ada yang mengatakan warna-warna untuk perempuan adalah lebih baik warna-warna yang macam wanita, warna kelabu. Apa pendapat Ustaz tentang warna ni? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Pakaian terbaik tetap warna putih. Tetap warna putih. Sayyidina Muhammad. Cumanya kesimpulannya orang perempuan ni, dia pakai pakaian yang tidak menarik perhatian. Jadi pakaian yang kalau dia pakai, orang tak berasa nak untuk berpaling kali kedua. Kadang-kadang dia pakai tu pakai niqab purdah lah. Kadang-kadang. Tapi orang tengok, nak tengok lagi sekali.
Kena pakai tudung labuh lah, jubah lah, tapi orang nak kelih tengok kali yang kedua. Mana? Menarik perhatian. Orang perempuan warna yang apa saja, masalah yang tak tarik perhatian. Saya tak ada putih ke, kelabu ke, hitam ke, apa saja masalah yang tak menarik perhatian orang. Tapi kalau daripada jauh sebatu kau nampak dah dia. Daripada jauh dah macam dengan spotlight pula. Daripada jauh dah orang nampak lah. Ni maklum ni. Jadi tu warna yang tidak terbaik untuk orang perempuan. Okey, seterusnya. Okey, habisnya alhamdulillah. Jadi moga-moga kita mendapat rahmat dan keberkatan dengan liqa kita pada hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassul sallallahu